perkara-perkara mengenai Islam dan isu-isu kontemporeri yang berkaitan dengan Islam, baik antarabangsa dan tempatan dalam kerangka yang diunjurkan oleh pandangan dunia Islam. Dapatkan Tafhim IKIM yang bertaraf antarabangsa dengan harga promosi sekarang. Dapatkan di www.ikimniaga.my dan Shopee. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Rancangan ini dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Radio IKIM tahun ini menyambut ulang tahun yang ke-20. Terima kasih kepada anda. Thank you. Henry, syukran jazilan Kerana menyokong siaran kami selama ini. Radio IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. Terima kasih kepada anda yang terus saja mendengarkan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kembali Biana juga Hazwan bersama anda untuk Warna Pagi, dan jom kita nak mengisi lagi pengisian Warna Pagi untuk setengah jam yang terakhir. Seperti biasa setiap hari Isnin kita ada segmen tajaan bersama dengan Suara Islamic Relief Malaysia menerusi rancangan Suara Kemanusiaan. Dan hari ini kita nak cerita tentang cakna community. Apa khabar jiran tetangga kita? Apa khabar sahabat-sahabat kita dalam kejiranan ataupun community kita? Kita nak belajar bersama sahabat kita dari ataupun mewakili Islamic Relief Malaysia. Pagi ini kita ada Brother Syarul Izwan Muhammad Shah, pegawai bahagian program Islamic Relief Malaysia, yang mana beliau sekarang ni berada di Sarawak. Assalamualaikum Brother Syarul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Brother Shah Brother Shah kita panggil. Nama manja. Syahrul. Oh Syahrul. Oh tak manja. Okey Brother Syarul. Syah tu nama ayah saya. Baru Syarul Izwan Muhammad Shah. Betul juga, nanti orang confuse kalau panggil. Baik, apapun alhamdulillah, terima kasih Brother Syarul. Kita sihat hari ini, alhamdulillah. Alhamdulillah sihat kami hari itu. Alamak. Aja lah. Aja. Yang lain sih tahu. Tapi apapun, hari ini Brother Syarul akan cerita, kongsikan dengan kita macam mana gerak kerja yang terkini, khususnya sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat sukarelawan, sahabat tim Islamic Relief Malaysia di Sarawak. Macam mana boleh kita cerita dalam tempoh pandemik ni gerak kerja kita, Brother Syarul? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar DJ Pian? Apa khabar DJ Azwan? Okey, dan apa khabar juga kepada para pendengar setia IKIM FM. Pada pagi ini diharapkan semuanya sihat dan berada dalam keadaan yang baiklah hendaknya. Okey, untuk mukadimahnya ini, secara ringkasnya saya ingin mulakan dengan sedikit perkongsian informasi tentang keadaan di Sarawak secara amnya, di mana Sarawak sekarang ini telah pun sedang memasuki fasa ketiga di bawah Pelan Pemulihan Negara ataupun PPN bermula pada 4 Ogos yang lalu. Pada hari Rabu yang lalu, kecuali zon selatan yang meliputi daerah Kuching, Bau, Lundu, Samarahan, di Simunjan, Asajaya, di Serian dan Terbeduk, kerana di daerah-daerah ini masih lagi berada di fasa 2, sehinggalah penurunan kes-kes COVID ini menunjukkan tren penurunan yang memuaskan. Buat masa ini tiada lagi tren penurunan yang memuaskan pada masa ini. Dan secara ringkasnya di fasa 3 ni, kawasan-kawasan di fasa 3 ini, mereka yang tinggal di sana boleh kata orang bernafas lebih lagi lah, di mana aktiviti perjanaan ekonomi dapat lagi digiatkan berbanding dengan sebelumnya. Dan selain itu juga di kawasan-kawasan fasa 3 ini, kadang-kadang kes COVID-19 di sana pun boleh katakan agak sedikit dan masih terkawal lah. Okay. Dan untuk daerah di fasa 2 ni, termasuk di Kuching, di tempat saya sekarang ni, sebabnya masih lagi berlaku peningkatan kes COVID-19 secara harian setiap hari. Dan yang kedua, kalau kita lihat jumlah kes di Sarawak semalam mencatat 581 kes yang dilaporkan, dan ditambah pula dengan adanya kes varian Delta yang baru yang sedang menular sekarang di Sarawak, terutamanya di kawasan-kawasan fasa kedua. Dan ada setengah di kawasan ni sedang berkuarantin. Dan ada juga yang diisytiharkan dan disambung lagi dengan PKPD. Dan kebanyakan kawasan-kawasan ini yang terlibat ini adalah berstatus merah ataupun berstatus jingga. Tapi walau bagaimanapun, usaha-usaha kemanusiaan ini tetap berjalan macam biasa, khususnya di daerah-daerah fasa 3 ini. Dan kita lihat, saya melihat ada agensi-agensi ataupun NGO selain daripada Islamic Relief Malaysia turut bertumpus lumus untuk menyalurkan bantuan makanan ataupun istilahnya bakul makanan kepada keluarga-keluarga yang terjejas, yang memerlukan, termasuklah kes-kes bendera putih. Dan begitu juga dengan kami, tim Islamic Relief Malaysia di Sarawak ini, kami juga menjalankan tugas kami dengan mematuhi SOP yang lebih ketat. Dan sekarang kami tengah pakai double mask sekarang ni,
Ya, Oh double ya, mask kalau keluar. ya akan keluar pakai double mask. Kalau keluar Dan baik. SOP yang selebihnya lah, macam jaga jarak dan mengelakkan perjumpaan secara beramai-ramai dan sebagainya, itu perkara biasalah. Okey. Nak saya teruskan kepada aktiviti ya. Boleh. Apa bentuk boleh. aktiviti yang dibawakan? Khususnya di Okey, Sarawak okey. sana, kita nak tahu juga mungkin lain ke kan dengan kita kat sini? Sebenarnya lebih kurang je sebenarnya. Dan Alhamdulillah lah Islamic Relief Malaysia telah pun melancarkan kempen rayuan COVID-19 lah sejak daripada tahun lalu dibawa ke tahun ini sehingga sekarang, yang bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi membantu golongan-golongan yang terjejas akibat pandemik COVID ini, terutamanya yang terjejas ataupun hilang punca pendapatan. Kalau di Sarawak ni kami baru sahaja selesai untuk dengan agihan bantuan COVID-19 assistance fasa 1 minggu lepas. Kita bermula pada hari Isnin sehinggalah hari Sabtu. Dan kami telah pun membuat agihan ni daerah-daerah tertentu bermula daripada Kuching, kemudian kami beralih ke Bauk, ke Lundu, Samarahan, Asajaya, Simunjan dan Seri Aman. Dan dalam fasa 1 ini kami telah pun menyantuni keluarga-keluarga yang memerlukan, termasuklah golongan-golongan OKU. Ya. Dan bentuk bantuan yang kami berikan ialah contohnya seperti pek makanan runcit, susu, lampin bayi dan juga keperluan-keperluan khas bagi pesakit atau pesakit dewasa ataupun warga emas lah. Dan dari segi pembahagiannya kami telah mengagihkan 158 pek makanan, 84 set keperluan susu dan lampin bayi dan juga 5 set keperluan khas untuk pesakit tua ataupun warga emas ini. Dan kami bermula, langkah pertamanya adalah dengan mendapatkan maklumat dahulu. Kita buat survey, kita dapatkan maklumat dahulu, mencari maklumat penerima manfaat ini berserta dengan keperluan masing-masing. Dan kami juga meminta bantuan daripada rakan kemanusiaan kami yang berada di Sarawak khususnya, persatuan-persatuan tempatan, termasuklah ketua kampung, ketua komuniti dan juga sukarelawan kami di sini bagi mempercepatkan proses assessment lah. Dan kami juga mohon bantuan mereka ini untuk dapatkan senarai nama keluarga yang terjejas dan melihat apakah keperluan mereka pada masa itu. Dan kemudiannya kami akan kumpulkan segala maklumat tersebut yang berkaitan dan kita akan usulkan kepada pihak pengurusan untuk memohon kelulusan dari segi peruntukan, pergerakan dan sebagainya. Dan insyaAllah selepas fasa 1 ni kita akan teruskan juga untuk fasa kedua, ketiga dan seterusnya. Dan cumanya buat masa ini kami masih lagi dalam proses survey, itu proses mendapatkan maklumat daripada beberapa buah daerah lagi di Sarawak, ya. Dan kami sedaya upayalah untuk memenuhi keperluan penerima manfaat ini dan membantu mereka dalam kelangsungan hidup mereka di era pandemik ini. Ya. Alhamdulillah. Maknanya kita ikut keperluan keluarga juga di komuniti yang kita nak bantu tu, dan insya-Allah maklumat-maklumat terperinci lah disediakan oleh pihak petugas dan juga sukarelawan supaya sampai kepada penerima. Mungkin sikitlah sebelum kita berehat pusingan pertama ni, Brother Syahrul, cabaran, apa perkara yang mungkin paling susah yang perlu dihadapi? Cabarannya banyak. Cabarannya banyak. Terutamanya paling susah COVID lah. Tak boleh cerita lagi lah. Memang kita tahu lah cabaran terbesar kita ni memang COVID sekarang ni, yang ditambah pula dengan varian-varian baru, Delta, dan saya dengar ada lagi varian yang selain daripada Delta. Ada juga yang melanda negara kita sekarang ni. Dan kita lihat saja angka keseluruhan kes COVID semalam, 18,688 kes. Dan sebelum ni pun pernah mencecah 20,000 kes. Hampir ke 21,000 kes. Dan saya percaya semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program bantuan di dalam negara ini amat risau atas keadaan ini. Ya, bukan sahaja pihak kami, kerana daripada situ masalah-masalah lain juga akan timbul sehingga menukarkan petugas kemanusiaan seperti kami ini untuk menjalankan amanah yang diberikan. Satu, pergerakan kami menjadi terhad, menjadi terbatas. Ya, kami masih lagi tertakluk kepada kebenaran pihak polis untuk bergerak, tetapi alhamdulillah pihak polis memberi kebenaran lah untuk kami menjalankan tugas melintas daerah untuk urusan kerja. Itu yang pertama lah. Yang keduanya, kami tidak dapat pergi ke rumah penerima manfaat untuk membuat assessment seperti biasa. Kalau biasanya kita pergi ke rumah, untuk pergi ke rumah penerima manfaat, tanya untuk menyiasat lah sama ada mereka ni layak untuk dibantu atau tidak. Tapi untuk masa pandemik ni, kami bertanya kepada rakan kemanusiaan yang berhampiran dengan kawasan yang kami sasarkan. Kita merujuk kepada mereka. NGO lain lah. NGO lain juga, termasuk juga sukarelawan, termasuk juga ketua komuniti, ketua kaum dan sebagainya. Kita merujuk kepada mereka dan tanya sekiranya mereka mengetahui ada tak keluarga-keluarga yang memerlukan, yang hilang punca pendapatan di kawasan-kawasan mereka. Jika kalau ada, kami mohon bantuan mereka lah untuk dapatkan maklumat tersebut berdasarkan kriteria-kriteria yang menunjukkan keluarga tersebut benar-benar layak lah untuk mendapatkan bantuan.
Dan antara poin yang saya ingin kongsikan di sini, poin-poin yang kita utamakan untuk pemberian bantuan ini adalah satunya kita lihat kepada kategori. Kategorinya sama ada mereka ini adalah golongan OKU ataupun fakir miskin ataupun warga emas ataupun ibu tunggal. Itu antara 4 poin yang kita utamakan terlebih dahulu. Kemudiannya kita lihat kepada bilangan tanggungan oleh ahli keluarga, oleh ketua keluarga tersebut. Contohnya kalau ketua keluarga itu menanggung anak-anak yang masih lagi bersekolah 5 orang, termasuk juga menjaga ibu bapanya yang uzur. Kita utamakan yang itu dulu. Dan selain daripada itu kita juga ambil kira dari segi pendapatan bulanan jugalah. Dan sekiranya pendapatan bulanan itu sikit, dalam sebulan mungkin di bawah RM1,000, yang kita utamakan juga dalam kita masuk ke dalam senarai tersebutlah. Dan setakat ini senarai yang dihantar oleh rakan-rakan kemanusiaan kami ini sememangnya mendapatilah kriteria yang telah diminta. Itu yang kedua. Yang ketiganya di Sarawak. Banyak sabaran. Saya nak cerita lebih lagi. Okey, ketiga ni di Sarawak ni kami mengalami kekurangan stok bekalan makanan dan keperluan lain. Sekiranya ia melibatkan tempahan yang banyak. Tempahan banyak. Contohnya isu kekurangan stok ni sebenarnya isu biasalah kalau melibatkan tempahan yang banyak. Contohnya di sini kalau kita buat tempahan barang makanan pek makanan atau senarai makanan tertentu ataupun tempahan untuk keperluan bayi, kadang-kadang pihak kedai atau pembekal tidak dapat memenuhi, tidak dapat sediakan makanan tersebut atas faktor-faktor tertentu. Mungkin tempahan tu banyak, mungkin tempahan tu tersangkut dekat pelabuhan ke sebagainya, kita tak tahu lah. Biasanya macam tu. Daripada tahun lepas lagi, masa Ramadan pun sama juga. Perkara yang biasa. Jadi contohnya kalau kita nak mohon untuk jenama susu bayi kan, kita kalau tak boleh beri sebarangan kan untuk bayi kan. Dalam bayi ni perlu susu yang sesuai dengan bayi. Tapi kadang-kadang ada kedai ataupun pembekal tidak dapat memberikan jenama yang kita minta. Tapi walau macam mana sekalipun kita cuba juga untuk mencari mana-mana ceruk lah, kita cuba cari mana-mana kedai untuk semata-mata untuk memenuhilah keperluan-keperluan mereka ini. Itu ketiga. Yang keempat last ni last. Banyak. Okey, last. Ada 4 cabaran dia. Banyak kita faham kan. Ya, kami sebab masa pandemik ni kami sukar untuk hantar bantuan ke rumah penerima manfaat yang berada dalam kawasan kuarantin ataupun PKPD. Kita faham kan? Kita tak boleh nak masuk kan. Dan ada sebab kalau untuk yang baru-baru ni, ramai daripada kalangan penerima manfaat kami ini tinggal di kawasan kuarantin. Jadi kami terpaksa tangguh dululah untuk penghantaran tersebut di kawasan-kawasan itu sehinggalah tempoh kuarantin tersebut tamat. Tapi kami juga minta bantuan daripada rakan kemanusiaan yang berhampiran di sana, supaya memikirkan alternatif lain lah bagi memudahkan proses agihan tersebut dilakukan, tetapi masih lagi mengikut SOP. Ya, itu saja. InsyaAllah. Itu cabaran yang dihadapi oleh Brother Syahrul dan sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kemanusiaan khususnya Islamic Relief Malaysia nak menyampaikan bantuan. Tapi insyaAllah kita yang di sini, yang dengar, yang menonton, yang mengikuti ni, jangan putus untuk membantu mereka yang memerlukan. InsyaAllah nanti Brother Syahrul dan teman-teman akan sampaikan. Okey Brother, kita berehat kejap je. Kita akan kembali kejap lagi untuk cerita lebih lanjut lah. Mungkin Brother pernah dengar luahan hati sahabat-sahabat penerima manfaat kita menghargai bantuan-bantuan yang dihulurkan dan disumbangkan oleh para dermawan kita. Kita berehat kejap, insyaAllah. Ya. Baik, dan untuk sahabat-sahabat semua, kalau anda boleh layari saja laman web www.islamic-relief.org.my, termasuk juga anda boleh terus saja ke media sosial. Kita ada Twitter, IG, Facebook, YouTube dan juga Telegram untuk Islamic Relief Malaysia. Jadi anda bolehlah, orang kata nak tahu maklumat lanjut tentang IRM, anda boleh terus saja ke sana ya. Nak menyumbang sekarang pun boleh. Call now. Berehat seketika, terus dengan Warna Pagi di Radio IKIM 20 tahun. Inspirasi Inforia Islami. Kisahnya ada 2 orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga. Seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media
Tokopedia. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut, hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. PIDM Automatic untuk kita, tak perlu memohon, tiada bayaran. PIDM lindungi simpanan dan insurans. PIDM tetap bersamamu. Dapatkan koleksi buku Tafhim IKIM, Journal of Islam and the Contemporary World. Buku ini membincangkan perkara-perkara mengenai Islam dan isu-isu kontemporeri yang berkaitan dengan Islam, baik antarabangsa dan tempatan dalam kerangka yang diunjurkan oleh pandangan dunia Islam. Dapatkan Tafhim IKIM yang bertaraf antarabangsa dengan harga promosi sekarang. Dapatkan di www.ikimniaga.my dan Shopee. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Mengikut kaji selidik JFK yang terkini, Radio IKIM adalah radio Islami nombor 1 di Malaysia. Terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama kami. Radio IKIM 20 tahun, inspirasi inforia Islami. Terima kasih kepada anda yang terus saja mendengarkan kami pada waktu ini. Pen dan juga Hazrat temani anda untuk Warna Pagi, dan kita berada di pusingan kedua dan juga merupakan pusingan terakhir untuk Suara Kemanusiaan bersama Islamic Relief Malaysia yang turut kami paparkan ataupun kami bawakan secara live di Facebook IKIM FM. Hari ini kita nak bercerita tentang Cakna Community dan kita masih lagi bersama dengan Brother Syahrul pagi ini ya. Langsung dari Sarawak. Di Sarawak di mana Brother Syahrul? Kuching. Anda di Kuching okey. Dan macam kalau sahabat-sahabat kita nak tengok macam mana bentuk bantuan yang disampaikan khususnya di Sarawak, dekat page ataupun media sosial Islamic Relief Malaysia ada upload gambar-gambar macam mana sahabat-sahabat di Sarawak disantuni lah khususnya oleh para sukarelawan kita asbab daripada sumbangan-sumbangan kita juga, insya-Allah. Jom kita cerita sikit, Brother Syahrul, kongsikan sikit apa luahan yang pernah mereka sampaikan untuk inspirasi kita pagi ni. Silakan Brother. Okey, pada hari Isnin lepas, tim Sam Relief di Sarawak ini telah pun melaksanakan agihan COVID-19 assistance di Kuching. Ya. Dan kebanyakan penerima manfaat ini terdiri daripada golongan OKU. OKU buta, banyaknya OKU buta dan OKU yang fizikal lah. Tapi mereka ini tidak tinggal setempat, mereka tinggal di rumah masing-masing lah, di Kuching tersebut. Okey, dengan bermulanya saya dapatkan maklumat mereka ini daripada pengurusi Persatuan OKU di Sarawak. Ya. Terima kasihlah kepada beliau di atas maklumat yang diberikan, dan saya difahamkan pengurusi itu juga seorang OKU juga. OKU. Ya, masya-Allah. Ya. Dan baik untuk yang menarik yang ingin saya kongsikan di sini, penerima manfaat OKU ni ada yang sedang bekerja dan ada yang pernah bekerja untuk menyara kehidupan diri dan juga keluarga mereka lah. Dan mereka dulu pernah diberikan kursus kemahiran sebelum pandemik. Dan ada yang diajar menjadi tukang masak, ada yang diajar untuk menjadi tukang urut dan juga lain-lain kemahiran lah. Ya. Dan kita boleh lihat di sinilah kekurangan mereka ni tidak menjadi penghalang untuk mereka mencari rezeki dan teruskan kehidupan. Dan akan tetapi disebabkan pandemik ni, ada daripada kalangan mereka terjejas pendapatan. Misalnya ada daripada kalangan mereka ni bekerja di tempat-tempat tertentu, tetapi tempat itu ditutup sebab COVID. Dan sekarang ini mereka hanya bergantung harap kepada bantuan daripada agensi-agensi tertentu, ya. Dan ada juga daripada kalangan mereka yang meneruskan usaha untuk mencari rezeki. Contohnya ada yang menjual ikan di pasar ataupun terus direct kepada pelanggan tetap mereka. Ada yang menjual tisu, ya. Ada yang basking di tempat-tempat awam. Dan kepada mereka yang bekerja ni, mereka ada diberi allowance jugalah, allowance tertentu. Bagi menyara pembelanjaan mereka untuk ke tempat kerja. Dan bila ditanya mereka ni rata-ratanya adakah cukup perbelanjaan untuk keperluan makanan, ada yang kata tidak, ada yang kata bolehlah cukup makan, ada yang kata tak cukup langsung lah. Sebab kalau lihat kepada allowance yang diberikan, mereka berkongsi kepada saya lah, allowance ini mereka banyak gunakan untuk belanja tambang Grab car untuk mereka ke tempat kerja. Habis kat situ je allowance dia. Habis banyak kat situ. Boleh katakan kalau sehala sahaja RM12.
Kalau dah pergi balik RM24 satu hari. Kalau dah sebulan tu bahkan makan dalam lebih kurang 600 ke 700 sebulan. Dia ada juga baki-baki tapi tidak mencukupi untuk membeli keperluan lain. Kan? Dan kita fahamlah macam mana struggle mereka, payah mereka ni untuk menghadapi kehidupan. Dan tapi alhamdulillah kami setelah menyalurkan bantuan ataupun sumbangan pek makanan ni, mereka rasa bersyukurlah dan banyak-banyak berterima kasih di atas sumbangan yang berikan. Saya juga ingin terima kasih kepada penyumbang-penyumbang yang telah pun menyumbang untuk COVID-19 assistance ini. Ya, itu saja. Alhamdulillah. Maknanya kita sebelum ni mungkin tak terbayang kepayahan yang dilalui oleh sahabat-sahabat kita, walaupun mungkin pada kita alah dia orang ada elang JKM kot, kita rasa macam tu tapi sebenarnya macam kita tak tahu yang bila Brother Syarul cerita tadi habis dah sebenarnya buat tambang saja. Kita belum cerita tentang makan minum ahli keluarga mereka yang sangat-sangat memerlukan, lagi-lagi dalam tempoh yang sangat menguji ini. Jadi terima kasih sahabat-sahabat penyumbang yang sedikit sebanyak dah meringankan beban mereka yang sangat-sangat memerlukan. Okey Brother Syarul, macam mana agaknya kalau kita nak kempen lagi, ajak sahabat-sahabat kita macam mana nak terus cakna pada komuniti dan khususnya untuk menyumbang bersama Islamic Relief Malaysia, Brother Syarul? Okey, sebelum tu boleh tak saya tambah lagi satu case study boleh. Saya nak share kat sini dalam masa lagi ni. Okey, jadi ada seorang makcik yang kami temui dan kami santuni ni. Dia makcik ni seorang penerima manfaat OKU, umur sekitar 50-an. Makcik ni OKU buta. Dan pada masa yang sama beliau seorang ibu tunggal kerana kematian suami pada Februari yang lalu disebabkan oleh penyakit. Mendiang suaminya juga seorang buta. Okey. Beliau mempunyai seorang anak perempuan berumur dalam lingkungan 20-an. Dahulunya makcik ni bekerja sebagai tukang urut yang terlatih. Tapi sebabkan tempat kerjanya ditutup sejak pandemik, jadi pendapatannya pun terjejas. Dan begitu juga anak perempuannya pun tak ada pendapatan dan sebab dia tak ada pekerjaan pada masa itu. Tapi mereka tinggal di rumah peninggalan mendiang suami inilah, suami makcik ni tadi, dalam keadaan okey lah, saya lihat masa saya melawat mereka lah. Jadi kelangsungan hidup mereka ni bergantung kepada bantuan agensi-agensi tertentu secara bulanan dan kadang-kadang ada juga bantuan daripada pihak-pihak lain juga. Kalau kita lihat hidup sebagai seorang ibu tunggal ni bukannya mudah ya. Kita lihat dan tambahan pula dengan keadaannya yang buta dan tiada pekerjaan tetap. Tapi dari aspek kalau kita lihat aspek kesihatannya pula, dia dan anak dia okey, tak ada masalah. Okey, tak ada penyakit berat. Dari segi bekalan makanan tu dia kata sekadar cukup makan saja. Dan kadang ada saya tanya jugalah apabila ditanya apakah harapan beliau untuk masa akan datang kan. Jadi jawapan yang biasa saya dengar ni seperti mana yang dikata oleh makcik ni, dia kata semoga pandemik ni berlalu. Ya, semoga beliau dan anaknya pun menjalani kehidupan yang lebih baik, lebih selesa. Ya, semoga beliau ni dapat bekerja lah ya, untuk mengubah kehidupan mereka ini. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya sebenarnya sangat kagum dengan semangat makcik ni. Walaupun beliau ni nampak menyebelahi. Tak nampak kematian suami, tak ada pekerjaan ya, tapi mampu tersenyum lah menghadapi hari-hari seterusnya, mampu tersenyum menjalani kehidupan tanpa suami. Ya, tidak dapat melihat dalam tempoh pandemik. Yes, dalam tempoh pandemik ini. Namun dia masih lagi tabah untuk teruskan kehidupan seperti biasa. Dan saya harap semoga kisah penerima manfaat ni sekiranya banyak dapatlah sentuh hati kita ni, terutamanya penyumbang-penyumbang lah ya. Supaya bukan dia saja, ada ramai lagi yang macam beliau ni. Penerima manfaat ni ramai lagi yang ada. Jadi teruskanlah ya, teruskan dengan sumbangan anda. Keprihatinan kita ni sebagai masyarakat yang caknalah kepada komuniti kita ni. Ya. InsyaAllah bila kita cerita komuniti, maknanya dalam sekitar rumah kita ni pun kita perlu cakna juga. Ya Allah, saya terbayang makcik tadi macam mana kita pakai face mask. Kita masih boleh nampak makcik tadi pakai face mask, mata pun tak nampak. Tahu ini satu pengajaran yang kita dapat belajar daripada Brother Syarul hari ini. Terima kasih brother. Dan sahabat-sahabat, kalau nak menyumbang ataupun nak dapatkan info, laman ataupun line WhatsApp Islamic Relief Malaysia 019-637-9788. Itu anytime je boleh calling dan dapatkan maklumat, ataupun semua media sosial Islamic Relief Malaysia akaunnya. Baik. Di hujung-hujung ni pun juga mungkin Brother Syarul boleh kongsikan juga pesanan untuk para pendengar di luar sana tu. Silakan. Ucapan tahun baru hijrah sekali ke?
Okey, secara ringkas saja ya, tuan-tuan dan puan semua, pendengar-pendengar IKFM sekalian, saya ingin menyerulah sekali lagi kepada anda semua supaya teruslah menyokong kami di Islamic Relief Malaysia. Teruskanlah dengan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan kerana masih ramai lagi yang mereka yang memerlukan di luar sana. Tambah-tambah di musim pandemik ni, berikanlah sokongan ataupun sumbangan untuk kempen-kempen kemanusiaan Islam Relief, bukan sahaja untuk COVID-19. Kita juga kempen-kempen lain seperti wakaf, sistem wakaf air luas, My Sedekah, Rebeldi Palestin dan lain-lain lah. Kita lihatlah kepada website kami. Ada macam-macam kempen di situ. Dan untuk sebarang pertanyaan tadi, bolehlah dari laman sesawang kami di www.islamic-relief.org.my ataupun hubungilah kami di talian disebut oleh Brother Pian tadi, 03-8926-3434 ataupun WhatsApp Center di talian 019-637-9788. Dan jangan lupa ikuti kami di Facebook, di Instagram, Twitter, TikTok dan sebagainya. Dan juga online platform, melalui online platform kami di Launchgood, di Shopee, Lazada, Touch & Go, e-wallet dan lain-lain. Dan saya mewakili keluarga Islamic Relief Malaysia ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut awal Muharram, Salam Mahal Hijrah 1443 Hijrah kepada muslimin dan muslimah. Dan akhir sekali, jangan lupa fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Terima kasih. Masya Allah, terbaik, mantap, padu. Jitu poin yang Brother Syarul kongsikan. Brother Syarul pun dan sahabat-sahabat kita khususnya di Islamic Relief Malaysia jaga diri baik-baik insya-Allah dalam menyampaikan tugasan tu insya-Allah semoga selamat selalu. Baik, terima kasih Brother. Assalamualaikum. Assalamualaikum Brother. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Itu dia Brother Syahrul, mewakili Islamic Relief Malaysia untuk Suara Kemanusiaan hari ini, cerita dari Sarawak, Bumi Kenyalang. Ya betul. Dan pastinya perkongsian untuk Suara Kemanusiaan Islamic Relief Malaysia tadi mengakhiri tugasan Warna Pagi untuk hari terakhir tahun 1442 Hijrah. Maksudnya ini siaran terakhir kita untuk tahun Hijrah 1442. Macam nak berpisah je. Itulah pasal. Tapi tak apa, kita pisah untuk hari ini. InsyaAllah esok kita jumpa lagi untuk 1 Muharram. Dan selepas ni Yati akan bersama anda untuk Aspirasi 10.1 bermula dengan rancangan Pesona di Zahra. InsyaAllah kau tengok poster je dah Yati ada kongsikan hari ni Ustaz nak bercerita tentang nilai pengorbanan dalam hijrah. Sama-sama nantikan perkongsian Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin untuk Pesona di Zahra. Dan untuk Warna Pagi kita jumpa tahun depan. Besok lah tu maknanya insya-Allah untuk tahun baru hijrah. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan itu